Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan ja'ala kalimatan tayyibatan la mathila lahu fil mizan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum akthiru min qawli la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan, setelah kita majlis, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita sedekahkan Fatihah kepada Al-Muallif Imam Habib Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Begitu juga kita sedekahkan Fatihah kepada ibu ayah kita, orang-orang yang kita kenali, jiran tetangga kita, orang-orang tua yang telah kembali, sanak saudara kita, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang mencintai kita. Kita sedekahkan Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan syafaat kepada kita dan mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Berkata ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ahli baitil mutahhirin سيدنا فاطمة الزهراء حسن الحسين علي القضاء وجميع ساداتنا علي وعلي وإلى روح صاحب هذا الكتاب الإمام الحبيب محمد بن عبد الله الهداد. الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجاته في الجنة ويرفعنا بأسراره ويعلمه في الدين والدنيا والآخرة. وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمهاتنا وأمهاتكم ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وجيراننا وأصحابنا ومن ينتسب إلينا أجمعين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم ويعلمهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Pada pengajian kita yang lepas, kita membicarakan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada umatnya agar duduk bersama dengan orang-orang yang mempunyai pengaruh dalam kebaikan, dan apabila kamu berada di dalam masalah, tanyalah dengan orang-orang yang alim dalam masalah tersebut, orang yang mengetahui dalam masalah tersebut, dan bergaullah dengan orang-orang yang mempunyai bijaksana, mempunyai kepakaran di dalam satu-satu bidang. Baik. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kamu itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kamu menggunakan harta kamu, sama ada kamu menggunakan lisan kamu, sama ada kamu itu menggunakan diri kamu, yaitu dengan kita melaksanakan apa-apa yang sepatutnya untuk kita laksanakan dalam kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekarang ni, rata-rata semua orang mengeluh kos sara hidup yang sedang meningkat. Saya pun tak tahu juga, sebab saya lama tetap di pasar.
Dia tak tahu apa yang naik Allah. Tapi dekat media sosial tu sebutlah apa dengan ayam yang naik juga, bukan telur yang naik, dengan apa beras yang naik Allah. Tapi apa yang Nabi SAW ajarkan, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum. Jadi antara bi amwalikum ini adalah dengan kita berjihad supaya duit kita, harta kita tidak pergi kepada orang-orang musyrikin. Kita jihad dengan cara yang sedemikian. Baik. Di dalam muqaddimah saya, di dalam ceramah saya pagi ini, saya datangkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum akthiru min qawli la ilaha illallah. Hadis rawahu Imam Ahmad dengan martabat sahih. Kata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya umat Muhammad, aku nak ajar kepada kamu, wa'allimukum, aku akan memberitahu kepada kamu, sesungguhnya iman manusia ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang apabila mereka berada di dalam satu kelompok yang mana mengingati Allah, iman mereka akan naik. Apabila mereka berada dalam satu kelompok yang mana di dalamnya mengingkari perintah Allah, iman mereka akan turun. Maka kata Nabi SAW, perbanyakkanlah kamu itu mengucapkan la ilaha illallah, kerana di dalamnya itu mampu mendatangkan, mampu meningkatkan kualiti iman kamu. Baik, kalimah la ilaha illallah adalah kalimah yang diturunkan kepada seluruh para anbiya. Adam diturunkan dengan la ilaha illallah, Nuh, begitu juga dengan seluruh anbiya. Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala semua ayat dalam Al-Quran, para anbiya akan mengatakan, wahai kaumku, sembahlah kepada Tuhan yang Maha Esa. Aku tidak mengajak kamu kepada aku tidak mengajak kamu untuk membayar kamu, tidak membayarku, tidak, tetapi aku mengajak kamu kepada mengesakan Tuhan yang Esa. Baik, jadi semuanya la ilaha illallah. Cuma satu sahaja Nabi yang mempunyai kelebihan lain daripada yang lain, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ada Muhammadun Rasulullah. Di dalam Adam la ilaha illallah, dia ada Adam Nabiullah. Di dalam Nuh la ilaha illallah, Nuh Nabiullah. Tak ada. Begitu juga dengan Ibrahim, begitu juga dengan Musa, wala Isa, wala Sulaiman, wala Daud. Semuanya tidak ada pertambahan kecuali Nabi Muhammad, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalimah la ilaha illallah segala-galanya bergantung di dalamnya. Segala-galanya akan bermula di situ. Segala-galanya akan berakhir di situ. Segala-galanya akan dihisab di situ dan akan masuk ke dalam syurga dengan menggunakan zikir. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci pintu syurga apa dia? La ilaha illallah. Nak masuk syurga mesti ada la ilaha illallah. Nak masuk ke dalam kubur mesti ada la
Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi akhir kalamihi la min ad-dunya la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang pada akhir kalamnya itu daripada dunia la ilaha illallah, masuk ke dalam syurga. Kemudian itu akhir. Di dalam syurga, di dalam kubur itu ditanya apa? Man Rabbu, siapa Tuhan kamu? Kalimah la ilaha illallah adalah jawapan kepada man Rabbuka, siapa Tuhan kamu. Jadi Tuhan yang disembah melainkan Allah. Jadi di dalam kubur pun memerlukan la ilaha illallah. Nak masuk ke dalam kubur pun memerlukan la ilaha illallah. Nak hidup daripada nak al-bi'ts, nak dikembalikan balik ke dalam ke mahsyar Allah, itu pun perlukan kepada la ilaha illallah. Dan di dunia ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min qawli la ilaha illallah." Perbanyakkan kalimat la ilaha illallah. Baik, tuan-tuan, ada satu hadis ja'a an riwayatin Sayyidina al-Imam At-Tabari dalam Kabir. Kata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjadikan la ilaha illallah 70,000 kali, la ilaha illallah 70,000 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia aman daripada azab kubur. Barang siapa yang meletakkan fixed deposit 70,000 la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan kuburnya itu selamat daripada segala jenis fitnah. 70,000. Dalam riwayat yang lain, man qara'a qul huwallahu ahad, ada riwayat 70, ada yang 80,000. Amina min azabil kubur, amina terlepas daripada azab kubur. Ini antara hadis yang ada berkenaan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang hanya memadai dengan la ilaha illallah sahaja. Ada di antara mereka yang mengatakan kenapa tidak masukkan dengan Muhammadun Rasulullah, dan ia menjadi khususiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia melafazkan itu tidak dia lafaz kecuali wahyu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak dia mengeluarkan hadis, apapun hadis yang keluar daripada mulutnya, kecuali semuanya ada kebaikan, manfaat dunia dan manfaat akhirat kepada seluruh umatnya sampai ke akhir zaman. Jadi sebab itu tidak ada satu kesalahan yang boleh kita dapati di dalam hadis-hadis Rasulullah. Sekiranya mana ada kesalahan bahasa sahaja, bahasa je sahaja salah, itu kita tolak mentah-mentah, kerana wahyu tidak datang dengan kesalahan. Wahyu tidak datang dengan kesalahan. Mungkin kesalahan datang daripada pihak manusia, orang yang merawikan, betul. Tapi untuk kalimah itu lari daripada bahasa Arab, maka hadis ditolak oleh para jumhur, kerana wahyu tidak datang dengan kesalahan. Baik, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, la ilaha illallah adalah kunci kepada segala-galanya. Bagaimana seseorang itu mampu menjadikan ataupun boleh meyakini ataupun boleh sampai kepada tahap zannah 75% bahawa dengan amalan sekarang ini insya-Allah
Allah Subhanahu wa ta'ala mampu memberikan kesenangan untuk kita mengucapkan la ilaha illallah ketika mana kita menghembuskan nafas yang terakhir. Para ulama menyebutkan, kita nak lihat orang itu berada dalam keadaan yang okey ataupun tidak okey, kita lihat bagaimana ketika mana dia bangun, bagaimana ketika mana dia duduk, bagaimana ketika mana dia mengeluh. Apa yang keluar daripada perkataan, apa yang keluar daripada mulut. Sekira mana keluar daripadanya adoi, mak oi, maka itulah yang akan keluar ketika di dalam sakaratul maut. Sebab itu para ulama kata, jadikan ia tabiat, jadikan ia satu tabiat. Kita nak bangun, duduk, subhanallah. Sikit-sikit kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan ia tabiat sehingga lidah kita ini, kita jalan ke mana sahaja, sentiasa lidah kita ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kita akan mendapati bahawa la ilaha illallah itu satu perkara yang sangat-sangat besar. Ada satu keajaiban yang ini saya masukkan dalam kitab saya. Kalimah la ilaha illallah ini semuanya ajwaf, semuanya tidak memerlukan kekuatan untuk menafaskannya. Semuanya huruf dalam. Tuan sebut la ilaha illallah, semuanya huruf dalam, semuanya huruf rumput. Kalimah yang paling tinggi di dalam amalan setiap manusia itu la ilaha illallah. Hadis Nabi SAW kata, "Lau wada'a al-mizan fi kifat al-mizan la ilaha illallah wa wada'a fi kifat al-mizan as-samawati wa ma fil ard wa ma fihima la rajahat kifat la ilaha illallah." Kalau letakkan satu la ilaha illallah di sebelah kanan, dunia dan sisi di sebelah kanan, sebelah kiri, maka dia akan dapat la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala ni sangat-sangat rahim kepada umat, kepada hamba, sangat-sangat. Sehingga kan Allah Subhanahu wa ta'ala tahu manusia ini ketika mana nak wafat, nak meninggal dunia, mereka ini sudah tidak ada kuasa, mereka ini sudah tidak ada haula wala quwwata kecuali illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada mati. Ketika itu lafaz yang paling ringan, minimum ringan yang di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah la ilaha illallah. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan lafazkan la ilaha illallah tanpa menggerakkan lidah, tanpa menggerakkan bibir. Lafaz la ilaha illallah boleh keluar, tapi datangkan alhamdulillah, subhanallah, semua tak boleh. Mesti akan menggerakkan lidah. Tapi bayangkan kita sudah tidak ada kuasa, tidak ada daya, tidak ada apa, kecuali yang adalah ketika tulas. Boleh bayangkan, tuan-tuan boleh buat sendiri. Yang boleh keluar hanya la ilaha illallah. Sebab itu kalimah la ilaha illallah adalah kalimah yang paling ajaib di atas muka. Jadikanlah dia amalan, jadikanlah dia
berlindung di dalam diri kita, jadikan ia sebagai sebab untuk kita, kata Nabi, jadidu imanakum, perbaharui iman kamu. Artinya apa? Nabi suruh kita setiap hari perbaharui iman kita dengan kalimat Ya ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan kita dengan la ilaha illallah, matikan kita dengan la ilaha illallah, bangkitkan kita dengan la ilaha illallah, masukkan kita ke dalam syurga dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh tukar. Nampak lagi. Baru satu hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman ini adalah fiqh, kepercayaan setiap manusia. Apapun agama yang ada pada manusia, apapun. Setiap agama akan mendatangkan cara bagaimana seseorang itu meningkatkan iman. Setiap agama akan mendatangkan bagaimana nak meningkatkan iman, kepercayaan kepada agama tersebut, kepada fiqh tersebut, kepercayaan kepada satu-satu kepercayaan. Baik, kita lihat India, makin banyak orangnya, makin ramai orang yang berharap, makin kuat dia beribadah, kuat dia melakukan sesuatu, dia akan dapat taraf ustaz lah pula. Tok Sami dia ni. Begitu ke China, begitu juga dengan ni, begitu juga dengan Islam, semua sama. Baik. Tapi di sini ada satu perkara yang agama lain mereka tidak menitik beratkan seperti mana dititik beratkan oleh Islam, yaitu sifat luaran yang ada pada setiap seorang Muslim. Apa yang Nabi SAW suruh? Dalam sebuah hadis Nabi SAW sebut Juzzus syawal wa arkhul lahi wa khaliful majus. Hadisun sahih rawahu Muslim, Imam Muslim. Baik, Nabi SAW nak menceritakan tentang khisalul fitrah, tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan semua sifat ataupun perkara semula jadi yang ada pada manusia. Apa dia? Manusia ini kebiasaan akan ada rambut-rambut yang ada di mukanya, di kepalanya, di pipinya, di hidungnya, di rambut. Maka apakah rambut ini perlu ditrim ataupun dipotong ataupun dibiarkan? Maka kata Nabi SAW, juzzus syawal. Nabi kata juzzu maksudnya qata'ah, ai potonglah, akan misai-misaikan. Baik, di sini ada pendapat para mazhab berkenaan dengan hadis ini. Para a'immah mereka
lebih mendatangkan supaya seseorang itu merapikan, iaitu mencantikkan kedudukan misai itu ikutlah bagaimana keadaannya. Jangan sampai misai itu mendatangkan kemudaratan ataupun mendatangkan perkara-perkara yang tidak elok. Seperti apa? Apabila misai seseorang itu panjang sehingga sampai kepada merahnya bibir tersebut, maka apabila kamu minum, maka air itu akan pergi ke misai dulu, baru masuk ke dalam mulut kamu. Begitu juga kamu makan, akan pergi ke misai dulu baru masuk ke dalam mulut kamu. Maka di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita jaga kebersihan, jaga penampilan kamu, jaga kecantikan tubuh badan kamu dalam kamu nak menyampaikan, nak kamu berhadapan dengan manusia, dalam kamu nak berhadapan dengan Allah, dalam kamu nak menyampaikan Islam. Cantikkan tubuh badan kamu, iaitu menjaga kebersihan. Baik. Sebab itu antara syarat Nabi, seluruh anbiya, mereka tidak boleh ada sifat zahiriyah ataupun sifat batiniyah yang menyebabkan orang lihat mereka orang akan lari. Tak ada. Jadi kalau kita lihat, kita ini secara umum manusia, tuan-tuan tengok kalau orang yang misal dia itu sampai ke janggutnya, itu agak-agak macam mana tuan-tuan? Kita rasa tak payah. Betul tak? Ini kita rasa sendiri. Baik, bagaimana pula dengan orang yang janggutnya itu sampai ke kaki? Pun kita akan merasa Jadi sifat-sifat ini tidak akan ada pada para anbiya alaihi salatu wassalam. Sebab itu kita lihat Nabi SAW di dalam syama'il, kita lihat Nabi SAW ada sikat, Nabi SAW pakai minyak, Nabi SAW sentiasa menjaga penampilannya, bajunya, pakaiannya, wanginya. Nabi SAW, kesemua ini adalah sifat khaliqah, sifat kemanusiaan, sifat semula jadi manusia itu. Dia suka kepada benda ini. Semula jadi, tak perlu nak buat tak perlu. Memang ada. Jadi kata Nabi SAW, tengok tuan-tuan, Islam dia ajar supaya penampilan itu cantik. Kata Nabi, juz'us syawari. Kemudian wa arkhul lahi. Wa arkhul lihi ini kata Nabi SAW, iaitu jangan kamu itu panjangkan yang menyebabkan muka kamu ataupun penampilan kamu itu rosak. Kata Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, aku akan potong setiap kali selepas aku menunaikan umrah ataupun haji, aku akan potong janggut yang melebihi daripada segenggam. Janggut yang melebihi daripada segenggam aku akan potong. Jadi kenapa? Kerana melebihi daripada segenggam itu akan mendatangkan kesusahan, akan mendatangkan macam-macam lah, mendatangkan payahnya, tak cantiknya, apa sebagainya, ikutlah. Jadi benda-benda yang begini diambil kira di dalam Islam. Sebab itu tujuan daripada kesemuanya apa? Khaliful majus, untuk kamu menyalahi akan perbuatan majus. Perbuatan majus
Majus ni macam mana? Orang-orang Majus dia buat apa? Pada zaman Nabi SAW, orang-orang Majus, mereka kadang-kadang memotong akan janggut mereka. Bahkan kadang-kadang mereka mencukur terus janggut mereka. Okey. Yang kedua, mereka membiarkan misai mereka dipanjang sampai kadang-kadang tutup mulut mereka. Ada orang-orang Melayu kita dulu biasanya kalau kata misai panjang ni mesti polis, mesti saja. Ini dulu waktu kecil-kecil saya lah. Kalau misai panjang atau polis itu. Tak polis atau India memang Turki. Itu dah dua. Jadi benda-benda yang begini lah, kata Nabi SAW, Khaliful Majus. Jadi tuan-tuan, Islam mengajarkan bagaimana untuk meningkatkan keimanan di dalam diri batinnya, di dalam batin. Kemudian Islam juga mendatangkan bagaimana Allah menginginkan manusia memandang manusia dengan satu persepsi. Jadi persepsi itu diinginkan oleh Nabi SAW, satu persepsi yang baik. Jadi sebab itu Nabi SAW kata, jagalah misai kamu, jagalah kan janggut kamu. Artinya jaga di janggut ni maksudnya pelihara. Di misai nipiskan, potongkan, buangkan, ikutlah. Banyak riwayat yang menyatakan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in mereka suka misai mereka buang. Sayyidina Ali banyak riwayat mengatakan mereka akan buang misai. Tapi apakah ini? Ini dinamakan sajian. Ini apa nama dia? Cyber, bukan cyber. Ini apa nama tu kan? Nah, ini dalam bahasa Arab tuan-tuan, kat muka kita ni ada 20 rambut. Dekat muka kita ni ada 20 rambut. Tuan-tuan kira lah, ada 20. Nabi SAW ada 20 rambut. Dan setiap dekat dalam rambut ni semua nama lain-lain. Dalam bahasa Arab semua nama lain-lain. Yang ini nama lain, ini dua ni nama lain. Kemudian daripada awal telinga sampai ke telinga akhir nama lain. Ini segmen. Daripada bawah telinga sampai ke sini nama lain, Aridan. Sini dia baru nama Lihyah. Jadi ini Al-Ahdarul Arba'ah. Ada 4. Kemudian dekat sini, dekat pipi nama lain pula. Lain. Semua rambut-rambut ni semua nama lain. Ada 20 rambut. Jadi di sini para ulama kata sini tidak termasuk dengan sini. Ada di antara ulama kata sini sekali jalan, hukum dia hukum yang sama. 9 seperti ini. Jadi lihatlah, tak apalah. Yang penting kemaskan diri, kerana kekemasan pada diri mampu menyerlahkan kamu dengan manusia dalam masa yang sama, mampu menjadikan kamu, keyakinan kamu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bertambah tinggi, bertambah kualiti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dalam agama tuan-tuan, kita lihat tidak ada satu pun yang dikeluarkan oleh Nabi SAW. Semuanya di dalam agama, semuanya telah diceritakan di dalam agama. Akan tetapi bagaimana kamu mengambil agama, itu yang menjadi persoalannya. Bagaimana kamu mengambil agama, memahami akan teks hadis, memahami akan memahami akan teks Al-Quran Karim itu, dan bagaimana kamu memahami hadis, memahami ayat suci Al-Quran, itu yang menjadi tanda aras kepada semua para asatizah. Sebab
Saya lihat ada di antara madrasah-madrasah yang mengeluarkan kefahaman yang ekstrim. Ada madrasah yang mengeluarkan kefahaman yang tolak ansur. Ada madrasah yang mengeluarkan kefahaman yang terlalu radikal di dalam satu mazhab. Ada fahaman yang lebih keterbukaan di dalam semua mazhab. Ada fahaman yang mengatakan tak boleh, mesti kena ikut aku juga. Tak ikut aku semuanya bid'ah. Itu pun masalah juga. Jadi kesemua ini berdasarkan bagaimana kamu mengambil nas, bagaimana kamu memahami nas. Itulah yang menjadi kelebihan kebincangan, dan sekiranya mana kita mengikut akan hadis Nabi SAW, niscaya kita akan berjaya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan, kita buka soalan sekiranya ada soalan. Ustaz, apa maksud Allah tak Esa? Apa yang kamu nak tahu? Allah tu satu ke, kembar ke, 6 ke, 8? Orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin, mereka tanya dengan Rasulullah, ya Muhammad, ayo sif lana Rabbuk, sifatkan kepada kami Tuhan kamu. Ahuwa min dhahabin, apakah dia daripada emas? Ahuwa ismi salata arba'a, apakah ia ada 2, 3, 4? Apakah ia diperbuat daripada perak? Zaman tu kan emas dengan perak je. Jadi Nabi SAW dia tak jawab sampai datang firman Allah SWT. Allah Ta'ala yang jawab. Maka saya jawab apa yang Allah Ta'ala jawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka semua, kepada orang yang bertanya dengan kamu, katakanlah Allah itu Esa. Esa bukan satu. Sebab itu dia tak kata wahid, dia kata ahad. Kalau wahid, dia ada isnin. Kalau ahad, dia tak ada satu, dia tak ada siapa pun, hanya dia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kata qul huwallahu ahad, katakanlah ya Muhammad, dialah Allah yang Esa, yang tunggal, tidak ada diperanakkan dan tidak pula diperanak, tidak pula diperanakkan. Allahu Samad. Allahu Samad, seluruh manusia, semua manusia menghendaki daripadanya, dan dia tidak menghendaki daripada setiap makhluk. Semua memerlukan dia. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun makhluk yang menyerupainya, walau laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Wallahu a'lam. Ada soalan? Akhiran itu kita nyamuk kan, macam koma lah, koma macam mana kita tahu dia dapat ucapan dan tidak ucapan. Saya tak tahu Allah, tapi ini berlaku. Ayah saya, dia didiagnos, dia ada apa,
liver failure. Jadi bila dia nak meninggal, kita dah tahu dia nak meninggal lah. 2 hari, 3 hari ke 2 hari sebelum nak meninggal tu dia macam tak sedar. Sebelum tu dia okey, 2 hari sebelum dia meninggal. Tapi ketika dia nak meninggal, dia sedar balik. Saat dia meninggal, adik-anak ni pula Allah Ta'ala berikan dia kemuliaan. Tak tahu macam mana dia. Masa meninggal, masa dari katalah 5 minit nak meninggal, 5 minit nak meninggal, makna semua ke atas, adik-anak pun ke atas, ayah ke bawah. Jadi adik-anak ni dia mimpi, dia bangun-bangun, dia mimpi, dia kejut, mak cepat, bapak nak meninggal dah. Dia cakap betul. Mak anak pun turun bawah, bapak nak sedar terus, pegang terus sedar. Lepas tu adik-anak pun sampai, adik-anak kata, Pak, tengok ni, kaki dia sedih, nyawa tengah naik. Adik ucap, masa dia ucap, terus meninggal. Jadi ikutlah bagaimana seseorang itu boleh mengucap, bagaimana sama ada zahirian ataupun dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu antara dia dengan Allah. Tapi bagaimana dia di atas muka bumi ini akan menjawab bagaimana dia dengan ketika mana dia meninggal ini. Kita tak tahu, tuan-tuan. Kadang-kadang dia mau tu, sudah meninggal. Ketika dia meninggal, dia sebut tak boleh kita mana. Benda-benda macam ni tak boleh, itu kita serahkan kepada Allah. Itu bukan urusan kita nak menghukum ataupun sebagainya, tidak. Itu adalah urusan Allah. Kita sangka baik, mudah-mudahan dia sempat. La ilaha illallah. Baik, ada soalan lain? Soalan dia, tauhid yang dulu, yang first, man rabbuka tu jawapannya apa? La ilaha illallah. Betul? Siapa Tuhan kamu? La ilaha illallah jawapannya. Apabila yang itu lulus, baru ada soalan yang kedua, soalan ketiga, soalan yang keempat, soalan yang kelima. Kalau yang first tak lulus, mesti boleh datang soalan kedua. Yang first dah out, akhirnya seksa lah. Gitu. Jadi first adalah Tuhan. Tapi saya yakin semua kita ada la ilaha illallah. InsyaAllah kita selamat, insyaAllah. Dia macam mana pula? Dia dari segi apa, dia punya teks Quran, ayat Quran. Tapi dari segi amalan tu dia menjadi jumlah narok dan lain macam. Kalau dia punya apa teks dengan Quran, maknanya yang pegangannya yang tapi dari segi kehidupan seharian tu, dia punya amalan tu tak sinkronis dengan yang dia punya teks tadi. Maknanya dia menjadi kita yang lain pada Allah. Dia macam ni. Okey, baru saya faham. Allah Subhanahu Wa Taala ni Rahim dan Rahman kepada setiap makhluk. Allah Ta'ala tahu bahawa iman ini tidak boleh dipaksa-paksa. Iman ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam kadar kamu punya kekuatan saja. Lebih-lebih kamu tak boleh.
Jadi Allah Ta'ala tahu bahawa manusia ni tidak akan capai faith yang benar-benar kuat selagi mana dia tidak berterusan. Hari ini buat, besok buat, lusa buat pun setiap hari. Maka Allah Ta'ala berikan dia masa. Berikan dia masa. Nah, inilah masa untuk kau ibadat. Buat lagi, ulang sampai kau akan capai iman yang. Tapi ada kalanya manusia ni buat sikit, sehari dua hari lepas malas. Buat sehari dua hari kemudian malas. Buat sehari dua hari kemudian malas. Allah Ta'ala bagi lagi masa. Tapi dan akhirnya Allah Ta'ala tahu kita ni umat Muhammad SAW adalah umat yang kemuliaan kita melebihi daripada kemuliaan para sahabat. Mereka dapat title sahabat sebab mereka jumpa Nabi. Kita ni Allah Ta'ala tahu kita ni umat yang kita tak pernah jumpa Nabi. Kita hanya dengar. Tapi kita boleh capai cinta kepada Nabi. Kita boleh capai iman kepada Allah kadang-kadang melebihi daripada apa yang ada pada para sahabat. Jadi kemuliaan pada kita adalah kita stick to what we have. Apa yang kita ada sekarang ni jangan teruskan, istiqamahkan. Kerana apa yang kita ada sekarang ini adalah kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan, jarang yang kita dapat pada orang-orang lain. Tapi orang lain ada satu kemuliaan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita dikekalkan kemuliaan ini sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kita buka soalan lagi. Ustaz, adakah Allah tu ada rupa balas? Bentuk dia macam mana Ustaz? Kita sembah benda gaib ni, tak nampak macam mana orang bukan Islam nak tanya kita, hang Tuhan kat mana? Kalau Cina dia ada tokong, kalau India dia ada queen, monyet, ular. Kita Tuhan kita bentuk macam mana Ustaz? Ada dalil tak? Hadis ke apa? Ini baru saya baca. Baik. Saya jumpa dengan Pak dia adalah owner kepada Hilton Kuala Lumpur, orang Indonesia. Apa nama dia saya ingat, tapi dia Kristian. Jadi borak-borak dengan beliau kata, Pak Ustaz, ya Pak, kamu tahu enggak apa dia? Agama apa yang paling benar? Agama apa yang paling benar? Dalam hati saya itu Islam lah. Mana dia boleh benar kan? Okay. Agama yang paling benar adalah Islam. Dia kata, yang kita ni, agama Islam yang paling benar. Kenapa Pak? Cuba kamu lihat. Agama Cina ada Tuhan. Agama Kristian ada Tuhan. Agama India ada Tuhan itu. Buddha juga ada Tuhan. Yang enggak ada Tuhan Islam. Ini cerita dia Yang enggak ada Tuhan Islam. Tetapi mereka boleh percaya yang ada Tuhan. Maka itu agama yang benar. Jadi jawapan kepada Tuhan adalah jawapan Hilton kepada saya. Itulah dia.
Orang lain semuanya ada Tuhan. Kita tidak ada Tuhan. Kemudian kepercayaan kita kepada Tuhan yang kita tidak nampak, itulah agama yang benar. Wallahualam. Buka soalan lagi. Tak apa, saya tak kisah. Okey. Tapi orang Hilton tak nak masuk Islam juga. Tak nak masuk. Tak apalah, ada rezeki dia mungkin nanti. Baik tuan-tuan, saya ada satu benda ni. Saya ni sedang dah siap buku saya. Ini buku saya sudah 1287 sunnah Rasulullah SAW di dalam 4 rakaat salat. Lebih kurang, kalau dia jadi buku, lebih kurang 1000 muka surat lebih. Ini siap dengan mengajar. Saya mengajar ni saya tak sebab saya dah khatam dah. Kitab ni saya dah khatam. Sebab tu saya nak mencetak kitab. Jadi saya memerlukan sedikit dana untuk nak mencetak. Jadi siapa-siapa di antara tuan-tuan yang ada berkesempatan untuk memberikan sedekah, bolehlah beritahu kepada siapa-siapa ATK masjid. Jadi kos design dia 25,000. Kos cetak lebih kurang dalam 1,000 cetak ni dalam RM30 ke RM40 satu bulan. Jadi dia akan jadi besar, dia akan jadi tajuk dia lebih kurang. Saya belum tak tajuk lagi ni. Buku siap tapi tajuk tak siap. Sebab otak saya tengah fikir banyak lagi tajuk. Dia ada satu hadis Nabi SAW kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah seperti mana kamu melihat aku salat. Satu hadis. Itu pun saya ingat tajuk juga. Tapi kan orang ambil buku campakkan hadis Nabi SAW, susah pula. Tak payahlah. Kalau tu fikir pula 1001 sunnah Rasulullah SAW. Itu kira macam 1001 apa? Malam kan? Sebelum malam kan? Mungkin itu pun salah satu tajuk je. Ataupun sunnah-sunnah Rasulullah SAW di dalam salat. Dan ini buku ni insya-Allah tuan-tuan telah mendapat 12 kata-kata aluan daripada seluruh mufti Malaysia kecuali Perlis. Perlis itu dapat lagi. Tengah tunggu sikit insya-Allah. Jadi kalau siapa-siapa yang ada kelapangan, bolehlah memberikan pertolongan. Wallah. Berapa harga tu? Bila macam mana nak dapat kan? WhatsApp ke apa? Belum cerita lagi nak dapat tu. Lambat ke cepat ke? Nombor akaun. Nombor akaun. Nanti saya bagi pada pihak masjid tu, boleh mengingat pihak masjid. Lama ni saya buat ni hampir 10 tahun. 10 tahun saya nak kumpulkan hadis, saya nak kumpulkan sunnah. Tapi bila dah siap, alhamdulillah, sangat sungguh luar biasa. Dan buku saya yang terbaru pun hampir siap. Yang ini keluar, yang baru dapat. Dekat mana nak dapat? Belum keluar lagi, tak dapat lagi mana. Kat Masih lah, tak kat Masih lagi ya? Nantilah bila dah cetak, sekarang tak keluar lagi. Belum lagi. Saya tak nak buat design 3 bulan. Design dia 3 bulan. Sebab ni design dia sekali ada dengan gambar, kemudian sekali dengan
video yang saya mengajar. Pakai apa? Apa dia panggil ni? Scan code kan? Scan code terus pergi kepada video yang saya mengajar berkenaan sunnah-sunnah tu. Jadi sebab tu kitab ni sebenarnya dah lama saya nak cetak, dah lama dah. Tapi pasal saya tak khatam mengajar, bila sebab semalam dah khatam mengajar kitab ni, dah boleh cetak. Itu cerita dia. Baik, ada soalan ni? Nanti lepas ni insyaAllah saya dah kumpulkan juga 200 sunnah wudu. Wudu sahaja ada 200 sunnah. Itu pun dekat-dekat 300 bungkus suara wudu saja. Baik, kalau ada soalan, bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتب والنساء والذكر رب وفقنا ووفقنا مما ترضى قولا رب عن كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلا أقياء علماء أقوى بالخير وفقها كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقرى بحرامك وارجونا واقضي ربنا كل الديون قبل أن تأتينا مسلما واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب وصحابه الغراب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا